Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ahli kumpulan dari kelas DSI 6A akan membentangkan tajuk final project kami, iaitu subjek Operation Management. Jadi kami memilih syarikat, iaitu syarikat Giant Hypermarket. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Mirzal Haikal bin Osman, Muhammad Adli Hakim bin Muhammad Syukri, yang ketiga Muhammad Azamuddin bin Muhammad Johan, yang keempat ialah Muhammad Darwish Hakim bin Rohai Lizi, dan yang kelima ialah saya. Seterusnya, isi kandungan final project kami ialah yang pertama operasi syarikat, yang kedua sistem operasi, yang ketiga ialah kualiti pengurusan. Seterusnya kita pergi kepada operasi syarikat. Objektif syarikat Giant Hypermarket ialah sebuah rangkaian pasar raya dan peruncit yang utama di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia dan Emirates Arab Bersatu. Ia adalah anak syarikat kepada Dairy Farm International Holdings, iaitu DFI. Yang kedua, ditubuhkan oleh keluarga Tang sebagai sebuah kedai runcit kecil dalam satu kawasan pinggir bandar di Kuala Lumpur pada tahun 1944. Misinya ialah untuk menawarkan pelbagai produk pada harga yang serendah mampu. Oleh itu, sebab reputasinya bertumbuh, begitu juga dengan perniagaannya. Seterusnya, yang ketiga, Dairy Farm International Holdings yang membeli Giant pada tahun 1969 mengakui bahawa kunci kejayaan Giant yang sekian lama merupakan kebolehannya untuk meneruskan menawarkan produk yang nilainya setimpal dengan harga. Ia mengekalkan prinsip teras ini, sungguh pun ketika mengubah wajah, Giant tetap menjadi jenama kebangsaan dan di antarabangsa. Seterusnya kita pergi kepada lokasi syarikat. Pada tahun 1999, gedung Giant Hypermarket pertama dibuka di Shah Alam, Selangor. Menjelang tahun 2006, syarikat ini telah mengembang untuk mengoperasi sejumlah 86 pasaraya besar ataupun pasaraya di Malaysia dengan saiz cawangan dari pasaraya besar iaitu 350,000 kaki persegi di Shah Alam sehingga pasaraya iaitu 11,000 kaki persegi di Bangsar, Kuala Lumpur. Rangkaian ini juga meliputi 6 gedung di selatan Malaysia iaitu Singapura. Pasaraya besar Giant menawarkan selingkungan luas barangan tempatan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil laut yang segar dalam persekitaran pasar basah. Cawangannya yang baru pula dibuka di Bandaraya Kuala Terengganu iaitu pada tahun 2008 yang terletak di hadapan Bukit Hollywood Kuala Terengganu iaitu Bukit Besar. Yang terakhir, setelah usaha 6 tahun merangkumi mereka bentuk gedungnya, pengenalan produk bukan makanan dalam pasaraya besar Giant iaitu pelaksanaan piawaian runcit antarabangsa yang merangkumi keselamatan, kebersihan, latihan berstruktur dan persekitaran beli belah yang bertenaga serta juga fungsi pembelian berpusat dan peningkatan mutu operasi. Dairy Farm juga telah menjadikan Giant sebagai peneraju yang tidak tercabar dalam sektor peruncitan Malaysia. Seterusnya akan diterangkan oleh kawan saya. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang produk dan perkhidmatan syarikat. Giant telah melancarkan lebih 2,000 produk baru belakangan ini. Ini termasuklah bahan segar seperti makanan, barangan dapur dan barangan keperluan rumah. Dia ada juga yang terdapat dekat Giant, ada juga dunia makanan iaitu lebih banyak pilihan makanan, ringgit zone di mana pelanggan boleh mendapatkan produk dengan berharga RM3 sahaja. General merchandise section iaitu produk keluaran jenama Giant sendiri, terdapat lebih kurang 700 produk baru yang meliputi produk masakan, barangan elektrik, produk rumah, permainan dan pelbagai lagi. Dan seterusnya, Giant juga menawarkan produk RTE iaitu ready to eat, makanan yang freshly baked setiap hari seperti roti, kek dan pastry. Yang terakhir, Guardian Health and Beauty Care, store in store untuk Giant Hypermarket yang terpilih. Kita akan dapat belanja produk dari Guardian di dalam Giant. Jadi yang produk yang pertama yang disediakan ataupun ditawarkan oleh Giant iaitu produk segar
yang kesegarannya dijamin 100%. Dia terletak di bahagian sayuran dan buah-buahan. Kita akan dapat lihat bagaimana kualiti sayuran dan buahan dijaga dengan teliti. Apa saja yang ditawarkan kepada pelanggan perlulah produk itu perlulah segar dan baru. Itu ada buahan import, sayur-sayuran seperti salad dan sayuran organik, contoh-contoh produk segar. Dan yang seterusnya, new range produk, iaitu produk-produk yang baru dikeluarkan oleh jenama yang mengeluarkan produk lah. Di situ ada satu sudut new range produk. Dia meletakkan produk-produk baru di satu tempat. Iaitu ringgit zone yang saya cakap tadi. Dia menawarkan produk yang berharga RM3 sahaja. Jadi seterusnya, Giant ni adalah juga dinamakan sebagai World of Food, iaitu dunia makanan. Iaitu pelanggan juga boleh mendapatkan makanan dari seluruh dunia, sama ada produk yang diimport dari negara luar maupun produk tempatan. Seperti ada kat gambar, susu dari jenama luar negara, so good. Ataupun bijiran dan sebagainya, jenama antarabangsa. Yang terakhir sekali, store in store, Guardian Head and Big Ticket. Untuk pasaraya dan hypermarket Giant yang terpilih, Giant akan meletakkanlah Guardian ni kat dalam dia. Ini bagi memudahkan pelanggan mendapatkan produk baru. Produk-produk baru Guardian yang biasanya mereka beli dari Guardian, biasanya dekat luar, branch luar kan. Ini ada kat dalam Giant. Dan Guardian ni dijangkakan sehingga hujung April sebanyak 35 lagi outlet Guardian akan dibuka di pasaraya Giant yang terpilih. Yang bawah tu restoran Uncle Jack. Uncle Jack ni macam KFC tapi dia Uncle Jack. Dia menjual makanan segera di dalam Giant. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang pesaing syarikat Giant ni. Okay, macam kita tahu, setiap apa yang kita buat mesti ada pesaing. Matlamat pesaing ni pada diri kita ni untuk kita membaik pulih apa yang kita kurang dan apa yang orang itu ada, kita kena lebih daripada dia. Okay. Jadi pesaing Giant ni, macam kita tahu, Tesco sekarang dah makin membesar dan besar lah dia punya syarikat ni. Sampai kan terkini ia bukan dah dinamakan Tesco, jadi dia dah tukar kepada Lotus setelah dibeli oleh orang Thailand, pihak Thailand. Jadi seterusnya ialah Aeon Big, iaitu antara gedung pasaraya hypermarket yang terlaris jugalah waktu sekarang ni, sebab dia banyak juga yang berada di dalam mall kan. So apabila orang dah pergi mall apa semua, dah beli-beli pakaian, dia terus pergi mencari barang-barang basah ke ataupun barang-barang keperluan harian mereka untuk makanan. Maknanya senang lah Aeon Big ni mereka jumpa di dalam mall. Seterusnya ialah Hero Market. Hero Market ni juga adalah antara pesaing yang hebat kepada Giant kerana dia dah mempunyai banyak cawangan dekat serata Malaysia ini, supaya mereka dapat mengembang lagi apa yang mereka ada dan membesarlah dekat satu Malaysia ni. Jadi dia sangat kuat juga pesaing dia kepada Giant ni. Okay, seterusnya ialah produk ataupun servis gagal oleh pihak Giant ni. Okay, yang pertama kita dapat lihat kat situ e-dagang, iaitu pembelian dalam talian, iaitu online. Maknanya servis online dalam Giant ni dia bukannya terlalu gagal, tapi dia macam merundung sikit lah. Sebab macam kita tengok, macam tadi pesaing dia Tesco apabila kita menggunakan pembelian atas talian ni, dia mereka ini, iaitu Tesco ni, dia sungguh teliti dengan dia punya produk itu. Mereka ini sangat cekap ni, maknanya bila orang beli atas talian ni, dia ada COD. Maknanya dia ada penghantaran kepada pembeli-pembeli yang menggunakan online ni. Tapi kalau kita tengok Giant ni, dia tak ada lagi. Setakat ni saya tengok lori Giant pergi hantar kat rumah orang, tak ada lagi. Jadi dia sangat gagal lah dalam proses e-dagang ni lah. Seterusnya ialah pengurusan kewangan. Maknanya
Macam kita tengok penjualan ni, pembelian ni kita nak untung. Jadi bila keuntungan tu kita terpaksa melebihkan harga daripada harga yang sepatutnya. Ini bukan saya cakap kosong, saya memetik daripada ada satu artikel, tapi dah lama dah, 2012. Sebab Jaya ni pun dah lama kan. Jadi saya dapat artikel daripada seseorang ini. Dia mengatakan waktu itu beliau ingin membeli satu air, iaitu nama Twister, yang berharga RM10 satu. Pada waktu itu pada waktu itu, maknanya kita dapat lihat kat sini pengurusan keuangan dia sangat terlalu orang Islam kata riba lah, senang cerita. Dia terlalu mahal dengan harga yang sepatutnya. Jadi kita sepatutnya tidak adalah servis macam ini supaya kita dapat mengembangkan lagi syarikat kita ataupun produk-produk kita yang kita ingin keluarkan nanti. Seterusnya ialah bahagian jururawang. Jururawang ni macam kita tahu waktu pandemik ini terlalu banyak orang sesak. Ada yang buat panic buying, ada yang beli sampai tak ingat orang-orang belakang, menyebabkan queue dekat cashier ni, iaitu bahagian jururawang ni, terpaksa lama. So tempat jururawang ni tak semestinya banyak, terlalu sampai lebih daripada 10. Tidak mungkin lah dalam satu pasar raya tu lebih daripada 10. So maybe ada dalam 5 ataupun 6 lah paling banyak. So ia menyebabkan bahagian jururawang ni gagal lah. Maknanya dia kena ambil lagi inisiatif untuk mengembangkan lagi, untuk menambah bahagian jururawang ke, buat macam Tesco. Tesco boleh buat pembayaran secara self-service. So pihak Jaya ini, setakat ini saya tak nampak lagi pembuatan seperti itu. So mereka ni sangat gagal lah dalam bahagian jururawang. Seterusnya iaitu pakaian Shay Shawl. Susah nak sebut ni sebab ini pun antara jenama daripada negara ataupun tak ada negara sebenarnya. Maknanya ia daripada Israel. Pembuatan ini daripada Israel. Dia maknanya dijual pula dekat negara yang Islam. Negara Malaysia Islam, majoriti Islam. Jadi dia punya penjualan ni, produk dia ni sangat merundum. Tak ada orang yang beli sebab yelah, kita macam kita tahu, kita kena memboycott barang-barang daripada orang kafir, terutamanya iaitu Israel, kerana mereka duit mereka itu untuk membeli peluru-peluru untuk membunuh anak-anak ataupun saudara-saudara kita di Palestin. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah menerangkan tentang serba syarikat, iaitu operasi syarikat yang ada dalam Jaya ni lah. Kita dah tengok tadi apa penubuhan, sejarah. Lepas tu kita tengok apa produk yang dijual. Kemudian kita tengok pesaing dia, sekeliling dia. Dalam Malaysia kita umumkan sahaja. Dan kemudian kita dah tengok projek gagal dia. Sekarang ni kita akan masuk pada sistem operasi, iaitu part yang kedua. Kita akan kena pasti apa benda yang diterapkan dalam manajemen Giant. Okey, yang pertama kita tengok proses transformasi yang pertama dulu, iaitu input orang. Input ni yang orang kata apa, kita masukkan cara dia masukkan, dia start satu-satu manajemen tu. First dia nilai dulu. Yang kedua adalah jururawang sendiri untuk menjaga orang kata untuk sesi jual beli lah. Kemudian penjaga stok yang sentiasa menjaga hal ehwal barang tu cukup ke tak, barang tu ada lagi ke tak dekat rak. Contohnya macam tadi susu tu, contoh susu tadi tu ada lagi tak kat rak, macam tu. Kemudian pengurus pasar raya, mestilah wajib mana-mana pasar raya dia akan ada pengurus pasar raya dia. Kemudian kita dah tengok input dia akan kita tengok pula proses transformasi dia, iaitu apa benda dalam Giant ni, pasar raya ni lah, iaitu dia akan stok semula barang dan dia akan kita akan dapat pembelian barang, sama ada peniaga dengan orang kata apa yang dibeli daripada contoh macam Israel tadi, ataupun customer
dengan peniaga lah, iaitu orang yang jaga jurong lah. Kemudian kita kalau dalam bahasa Inggeris dia output kita lah. Output untuk Giant ni dia pengeluaran dia ialah produk dan servis. Yang macam kita dah tahu, memang sedia ada pasar raya dia akan jual macam-macam produk lah. Tak kira dia memang ni, tapi banyak produk lah. Kemudian dia akan lakukan servis, tapi mari servis dagang dia fail. Okey, kemudian kita tengok apa yang dikawal oleh Giant ni. Itu kawalan diorang ialah diorang akan menjaga kualiti dan kawalan kos. Yang mana kawalan kos tadi Giant fail. Okey, kemudian kita tengok pada aliran kerja. Okey. Aliran kerja kita ambil cara umum je. Memang mana-mana pasar raya akan gunakan aliran kerja ni. Yang pertama diorang akan buka, Giant ni akan buka supermarket diorang. Kemudian bila supermarket dibuka, diorang akan stok barang. Sementara tunggu customer memilih barang, diorang akan stok barang. Barang di stok dan pembeli datang membeli. Kemudian nampak kotak diamond tu, itu pelanggan buat pilihan belian. Kotak diamond tu yang tadi tu, maksud customer tu ada delay. Dia akan buat pilihan, dia akan buat decision untuk buat pilihan barang dia lah. Kemudian aktiviti seterusnya pelanggan buat pembayaran di kaunter. Lepas dah berlaku pembelian, stok barang mesti barang habis, betul tak? Okey, lepas tu dah beli barang, pelanggan mesti bawa pulang aktiviti dia bawa pulang barang pembelian dia tadilah. Kemudian mestilah diorang akan ada stok yang habis. Dan diorang akan kontak macam tadi, diorang akan kontak pada negara luar. Misal kata kita ambil Israel tadi, dia ambil susu tu daripada Israel, dia akan stok semula, dia akan kontak. Yang ni dia akan masih yang delay lah, stok semula dari pembekasan. Kemudian ada berlaku aktiviti barang stok semula dalam stok. Dan masa itulah tadi penjaga stok tu akan masuk dan susunkan barang, menjaga level rak dalam stok tu lah. Kemudian untuk buat confirmation, pengurus akan mengesahkan barangan stok, dan benda ni lah yang berlaku sehinggalah Giant tu tutup. Okey, itulah aliran kerja untuk Giant. Okey, kita tengoklah kesan prosedur bagi prosedur baru COVID-19. Okey, terdapat beberapa perubahan yang berlaku seperti pengurangan waktu bekerja dan aktiviti harian. Pelanggan mengunjungi pasar raya terlalu ramai dan bersesak-sesak, macam saudara Adlita cakap, memang pandemik ni orang panik buying apa semua. Kerana waktu operasi premis menjadi singkat sebab SOP tadilah. Kemudian cabaran yang dihadapi juga besar kerana tidak ramai pekerja yang ada untuk membuat kerja, terutama di bahagian juruang, sebab itulah dorang fail tadi. Syarikat Giant Hypermarket beroperasi seperti biasa dengan kaedah walk-in ke premis untuk membeli barangan. Jadi pekerja di tempat tidak bekerja dari rumah kerana mengimbangi tidak cukup pekerja di tempat bekerja. Siapalah nak stok, siapalah yang nak jaga kaunter, betul tak? Takkan orang yang sama. Kemudian disebabkan wabak COVID-19 ni, syarikat juga terjejah dalam hasil penjualan dan keuntungan. Tiada penambahan perkhidmatan atau produk yang dikeluarkan. Penjualan sepanjang pandemik ni menurun akibat kesan dari Perintah Kawalan Pergerakan. Yang pertama, kerana kerajaan mengumumkan total lockdown di seluruh negara Malaysia. Okey, sekian daripada saya. Untuk bahagian seterusnya iaitu kualiti pengurusan, saya akan serahkan pada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan kualiti pengurusan. Okey, pencapaian Giant ni. Dia dah ada 9 pencapaian daripada start dia buka sampai sekarang. Okey, yang pertama, anugerah emas untuk runcit dan perlumbaan ke top 2018. Giant diberi penghormatan untuk menjadi penerima anugerah emas untuk runcit dan race to the top untuk 2018 yang dianugerahkan oleh Malaysia Retailers Association, iaitu MRA untuk singkatan dia, untuk sebuah kedai runcit yang cemerlang dalam memberikan perkhidmatan dan kesopanan serta mempromosikan runcit sebagai kerjaya yang mencabar untuk generasi muda. Itu yang pertama. Yang kedua, 500 runcit Asia Pasifik 2017 terbaik. Giant telah memberikan penghargaan untuk Retail Asia Pacific Top 500 pada tahun 2017. Anugerah utama untuk syarikat runcit berprestasi tinggi di 14 ekonomi di Asia Pasifik. Anugerah ini dianjurkan oleh Euromonitor International and Retail Asia. Seterusnya yang ketiga, 10 peruncit teratas 2016 yakni emas oleh Retail Asia Pasifik.
Giant telah dianugerahkan untuk 10 runcit terbaik di runcit Asia Pasifik Top 500 untuk 2016 oleh Euromonitor International dan Retail Asia. Anugerah utama untuk syarikat runcit berprestasi tinggi di Asia Pasifik. Yang seterusnya yang keempat, anugerah kedai harga patut 2016 kategori pasaraya besar, hypermarket, yakni hypermarket. Giant diberi penghormatan sebagai penerima anugerah harga adil 2016 yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negara dari kepenggunaan Malaysia kerana memastikan kualiti, nilai dan perkhidmatan kepada pengguna dengan harga yang berpatutan. Yang seterusnya, Brand Laureate Award jenama terbaik untuk hypermarket runcit daripada 2010 hingga 2011. Giant sekali lagi diiktiraf sebagai jenama terbaik untuk hypermarket runcit oleh Brand Laureate dengan mencapai penglihatan jenama yang kuat, kesedaran jenama dan pelibatan dengan pengguna. Seterusnya, Brand Laureate Award jenama terbaik untuk pasaraya pengguna 2007 hingga 2008. Giant dengan senang hati diiktiraf sebagai jenama terbaik oleh Brand Laureate dengan mencapai penglihatan jenama yang kuat, kesedaran jenama dan pelihatan dengan pengguna. Seterusnya, Asia Pasifik 2007 untuk peruncit terbaik. Giant gembira dapat diiktiraf untuk mencapai pencapaian prestasi, perniagaan keseluruhan, cadangan nilai, kecekapan teras, kelebihan daya saingan dan strategi perniagaan. Anugerah ini dianjurkan oleh Euromonitor International and Retail Asia. Seterusnya, peruncit teratas 2005 Malaysia iaitu dia mendapat emas oleh Retail Asia Pasifik. Giant menerima anugerah peruncit teratas untuk 2000 Malaysia iaitu emas oleh Euromonitor International dan Retail Asia. Penghargaan ini diberikan kepada peruncit termuka dari negara-negara besar di seluruh Asia Pasifik termasuk Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Thailand, China, India, Jepun, New Zealand, Singapura, Taiwan dan Vietnam. Sepanjang tempoh penubuhan iaitu pada tahun 1944 sehingga kini iaitu tahun 2001, Giant telah membuka sebanyak 47 buah cawangan di seluruh Malaysia iaitu di setiap negeri yang ada di dalam Malaysia. Ini antara gambar-gambar anugerah yang Giant dapat lah. Okey, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.